mudah-mudahan kita masih dianugerahkan oleh Allah Ta'ala akan ganjaran yang besar, yang sangat kita idamkan. Dan sudah pasti kalau seseorang yang tidak merasai sesuatu kesungguhan, keinginan untuk dapatkan itu qadar, itu tanda Allah yang gelapkan hatinya, yang jauhkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'ahu wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa ta'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan muslimin sidang Jumaat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan pada hari yang mulia ini, Jumaat. Kena pula pada hari bilangan Ramadan yang ganjil, yang kita mengharapkannya ialah Lailatul Qadar, pada malam ganjil daripada 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan dengan segala kesalehan yang tuan-tuan pamerkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesungguhan dan mujahadah pada malam harinya, semuanya akan tercatat sebagai amal saleh yang menggandakan lebih daripada 1000 bulan. Itu yang kita idamkan dan kita harapkan. Maka teruslah, kita tak pastilah malam tadi ke Lailatul Qadar atau bila, walau bagaimanapun, lebih baik kita teruskan lagi, tingkatkan lagi amal kita pada malam-malam yang berbaki daripada malam-malam ganjil yang masih ada. Ada lagi kita bertemu dengan 25 Ramadan, 27, 29, lagi 3 malam yang ganjil daripada penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kita masih dianugerahkan oleh Allah Ta'ala akan ganjaran yang besar, yang sangat kita idamkan. Dan sudah pasti kalau seseorang yang tidak merasai sesuatu kesungguhan, keinginan untuk dapatkan itu qadar, itu tanda Allah yang gelapkan hatinya, yang jauhkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana tanda orang yang diberi hidayah rahmat Allah adalah orang yang hatinya sentiasa tamak, gemar untuk terus mencari pahala, mencari ganjaran yang besar, mencari keistimewaan-keistimewaan yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW pada hari-harinya, pada malam-malamnya. Orang yang tamak inilah hatinya penuh dengan cahaya rahmat, hidayah Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dia juga cinta pada benda yang Allah cinta. Kalau kita nak tahu kita ni adakah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala ataupun tidak, maka bagaimana perasaan kita terhadap apa yang Allah sayang, Allah suka, apa yang Nabi sayang, Nabi suka. Kalau kita rasa macam tak ada apa-apalah, biasa aja, hati kita tak tertamak dengan tawaran-tawaran yang hebat di sisi Allah dan Rasul, maka tanda hati kita bermasalah. Maka cepatlah, masih peluang ada ni, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon Allah lembutkan hati kita, cahayakan hati kita, lunakkan hati kita untuk lebih tunduk, lebih patuh, lebih cinta kepada apa yang Allah cinta, apa yang Allah suka, apa yang Rasul cinta dan suka. Maka tahniah pada tuan-tuan yang begitu ingin dan mencari-cari seperti perintah Nabi, taharrau,
Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, carilah. Nabi perintah supaya kita mencari-cari Lailatul Qadar pada 10 terakhir. Dan riwayat lain yang ganjil daripada Ramadan. Ini menunjukkan bahawa orang yang gemar dalam mencarinya adalah orang yang mendapat signal daripada Allah. Okey tuan-tuan, kita dalam mencari-cari, walaupun kita bertepatan beramal pada malam Lailatul Qadar, tapi ada orang yang diharamkan daripada ganjaran Lailatul Qadar. Diharamkan daripada ganjaran Lailatul Qadar yang disebut dalam hadis al-mahrumina. Orang yang diharamkan, orang yang dikecualikan daripada ganjaran Lailatul Qadar walau dia beramal, walau dia salat pada segalanya. Kenapa pula diharamkan? Ada beberapa perkara penghalang besar yang menghalang daripada ganjaran anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya benda ni kita kena cek daripada awal, sebelum awal Ramadan lagi, supaya dah bersiap sedia untuk berdepan dengan 10 terakhir. Kata Nabi SAW, mafhum daripada hadis, diberi ganjaran 1000 lebih baik daripada 1000 bulan kecuali orang yang diharamkan. Para sahabat tanya, siapa yang orang yang diharamkan itu ya Rasulullah SAW? Siapakah orangnya? Maka baginda Nabi SAW menyebut secara ringkas 4 orang dalam riwayat ni. Walaupun ada riwayat yang lain, bila digabung ada berapa lagi yang lain. Yang pertama sekali, iaitu orang yang memutus silaturrahim. Orang yang masih memutus silaturrahim, hubungan kasih sayang kekeluargaan. Kerana malam Lailatul Qadar, malam kasih sayang Allah. Allah nak beri kasih sayangnya kepada hamba-Nya yang beriman, yang beribadah. Tetapi kalau dia masih ada lagi sifat dendam, dengki, sakit hati dengan orang, masih lagi tak nak bertegur sapa dengan keluarganya yang terdekat, tali saudaranya masih diputuskan, maka bagaimana Allah nak bagi kasih sayang pada dia sedangkan dia tidak ada sifat sayangnya? Kerana sistem Allah, kita boleh sebut sistem lah, cara Allah Ta'ala, iaitu hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Allah balas kebaikan, sesuatu kebaikan itu dengan kebaikan yang sama. Apa yang kebaikan kita buat pada orang, gitulah yang Allah buat pada kita. Begitu juga kalau kejahatan, jazaa'ul ihsan illa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Siapa yang balasan keburukan yang Allah bagi tu bergantung pada keburukan yang dia buat, orang tu buat. Kalau gitu dia buat kejahatan ke orang, maka Allah juga akan buat seumpama. Dalam Al-Quran ayat lain Allah Ta'ala sebut, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi." Siapa yang kedekut hartanya untuk orang lain, maka Allah juga kedekut untuk diri dia. Gantung pada dia. Dalam ayat yang lain Allah sebut munafik, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka orang munafik itu nak buat tipu daya, nak buat muslihat jahat kepada Allah dan orang beriman, sedangkan Allah akan buat tipu daya dan muslihat pada dia orang. Jadi Allah balas setimpal. Benda tu dia buat ke orang, benda tu dia dapat. Nabi sebut kama tadinu tudan. Seperti kamu bagi hutang ke orang, kamu dapat yang itulah. Contoh kita bagi hutang orang duit, kita akan dapat dia bayar balik duit juga. Kan? Itu contoh perumpamaan kita nak buat. Jadi apa yang kita dapat daripada Allah, apa hasil daripada apa yang kita buat. Hasil daripada apa yang kita buat. Kalaulah kita tak ada kasih sayang, maka tidak ada kasih sayang daripada Allah. Maka kena letaklah silaturahim ini keutamaan untuk kita berhubung sama ahli keluarga kita, bermaaf-maafan. Kadang-kadang kita tunggu maaf raya aja. Raya je lah minta maaf nanti. Tak, kita nak dapat ganjaran yang Lailatul Qadar ni. Lailatul Qadar tak ada dalam Syawal. Lebih awal kita bermaaf-maafan sama ahli keluarga. Itu tentang silaturahim. Yang Nabi sebut, la yadkhulul jannah qati'ar rahim. Tak akan masuk syurga. Tak akan masuk syurga orang yang masih putus silaturahim. Macam mana nak dapat syurga? Sedangkan dia sendiri tak mau memberi kasih sayang, Allah pun tak akan bagi rahmat kasih sayangnya pada dia. Maka tak ada peluang, tak ada rahmat, tak ada lah syurga. Walaupun dia beramal sekian banyak. Amalannya banyak, puasa, zakat, sembahyang, segala lengkap pun akan menjadi penghalangnya. Maka utamakan cari silaturahim kita.
Siapa dia silaturahim dengan siapa? Yang pertama sekali, ibu bapa ke atas. Nanti bab ada satu tajuk tentang ibu bapa. Dan keluarga kita yang terdekat, saudara mara kita, abang adik kakak kita. Dan yang ada talian darah, seperti anak saudara kita, pak saudara kita, itu semua talian darah. Yang ni kena jaga hubungan silaturahim. Yang pertama sekali, kita jangan timbul masalah, yang tu cepat-cepat kena selesaikan. Tapi kita tak ada masalah, cuma lama tak jumpa, itu lain. Itu tak putus pun silaturahim. Yang ada masalah ni, yang ada masalah, yang kita pernah bergaduh, yang kena kita sebut dalam hati, aku tak nak tegur dia, aku tak nak jumpa dia, dia tak datang kenduri aku tak nak datang kenduri dia. Yang tu cepat-cepat kita cari. Yang ni baru Nabi kata menghubung silaturahim. Laisal wasil, kata Nabi, bukanlah orang yang menghubung silaturahim tu orang yang balas semula kebaikan orang pada dia. Family dia, abang dia, kakak dia bagi hadiah, wish birthday dia ke, contohnya, dia pun birthday kawan tu dia hantar balik hadiah. Bukan itu hubung silaturahim. Yang nama hubung silaturahim yang dah terputus. Yang dah terputus. Tapi yang tadi ni, dia buat baik, kita buat baik balik, balas semula, yang tu kekalkan silaturahim. Bukan suruh hubung, suruh kekal. Tak putus pun, suruh kekalkan. Jaga elok, jangan bagi putus. Yang dah putus ni kena hubung cepat-cepat. Yang ni yang akan jadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim akan tunggu di sirat. Dia penentu terakhir sama ada orang tu syurga ataupun neraka, silaturahim ni. Maka kalau datang si fulan yang amalnya banyak, nak lintas untuk masuk ke syurga, maka dia kata, ya Allah, fulan ni dia banyak buat amalan, tapi silaturahimnya gagal. Asyik bergaduh, asyik tak nak tegur, tak nak tolong, tak nak bantu dengan sanak saudaranya, ya Allah. Maka tak layak dia masuk syurgamu, ya Allah. Habis. Kerana Allah dah ada perjanjian dengan silaturahim. Allah dah ada perjanjian. Perjanjian? Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, tentang Allah Ta'ala kata, man wasalaki wasaltuhu. Siapa yang sambung dengan engkau, wahai silaturahim, siapa yang sambung dengan engkau, jaga silaturahim, aku, Allah Ta'ala, akan sambung dengan dia. Aku akan bagi rahmat, aku akan buat baik pada dia. Man qata'aki qata'tuhu. Siapa yang putus dengan engkau, aku akan putus dengan dia. Aku tak nak tolong dia, aku tak nak bagi rahmat pada dia. Terkadang kita ni ditipu oleh syaitan. Apa dia? Contohnya saudara kita tu, dia buat pasal dengan kita, cari pasal dengan kita, bergaduh dengan kita. Kita kata, biarlah, engkau tak nak tegur aku pun tak nak tegur, biar puas hati. Aku tak rugi sesen pun tak tegur engkau. Kita kata kita tak rugi sesen. Kita rugi sebesar-besar kerugian, iaitu terlepas syurga kita. Kerana bila kita putus ini, Allah akan putus dengan kita. Habis. Tak ada bantuan daripada Allah. Rahmatnya tak ada. Keampunannya tidak ada. Rugi kita putus. Biarlah dia rugi, dia nak putus, kita jangan. Satu ketika seorang lelaki datang, ya Rasulullah, dia komplain, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, aku ni sering buat baik dengan saudara aku. Bagi hantar makanan, ada masalah aku bantu, tanya khabar dia orang. Tetapi dia tak pernah buat baik pada aku. Tak pernah tolong. Tak pernah bantu. Tak pernah peduli dengan aku langsung. Tak tanya khabar langsung. Tapi aku tetap buat baik. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, kalaulah betul apa yang kau cakap, sebenarnya apa yang dia buat tu adalah neraka untuk dia. Lebih kau mafhum macam tu. Dan kebaikan yang kau buat pada dia tu menambah neraka untuk dia. Maksudnya kita buat baik pada dia, dia lagi panas, dia lagi geram, dia lagi marah, dia lagi nak bergaduh, dia menambah neraka. Engkau tetap mendapat pahala dan kebaikan. Itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Jangan kita balas balik, engkau putus, aku putus. Ini silaturahim. Benda ni penting, tuan-tuan, untuk menyebabkan kita dapat Lailatul Qadar. Malah bukan sekadar tu, kita kata tadi silaturahim penentu terakhir. Juga menentu Ramadan kita diterima ataupun tidak. Menentu Ramadan kita Allah terima ataupun tidak. Walaupun bukan Lailatul Qadar semata-mata. Puasa kita 30 hari daripada 1 Ramadan. Tarawih kita daripada 1 Ramadan. Allah terima ke tidak? Ini salah satu penentu dia, iaitu silaturahim. Hati-hati kita. Okey, yang kedua, 4 perkara yang Nabi sebut secara ringkas saya nak sebut. Yang kedua, aqul liwalidayh, derhaka kepada kedua ibu bapa. Wal'iyadzu billah. Ini juga lagi besar daripada yang tadi. Derhaka kepada kedua ibu bapa. Kerana derhaka ni seolah pemutus segala-galanya. Kalau kita elektrik di rumah, tuan, kita ada DB tu kan,
Switch yang main switch tu. Yang paling utama. Kita buka lampu kecil, tang, kita tutup main switch, habis semua terpadam. Itu umpamanya aqul liwalidayh, derhaka pada ibu bapa. Kita punyalah sembahyang, puasa, segala semua buat, sedekah punya banyak, tapi main switch kita putuskan dengan hubungan ibu bapa kita. Habis semuanya terpadam. Ridha Allah fi ridal walidain, kata Nabi. Ridha Allah bergantung kepada ridha kedua ibu bapa. Allah takkan redha kalau ibu bapa tidak redha. Nasihat kita sebagai anak kepada si anak-anak, kepada ibu bapanya, carilah ibu bapa, mohonlah keampunan dan kemaafan daripada mereka kalau yang ada masalah. Kalau yang tak ada masalah tu ialah kita kekalkan bakti kita kepada mereka sekalipun mereka telah meninggal dunia. Macam mana nak bakti pada mereka yang telah meninggal dunia? Nabi kata ada 4 perkara sekurang ataupun 5 perkara. Yang pertama, ad-du'a lahum. Jangan lepas doa kita pada ibu bapa kita. Ya Allah, bagi mak bapak aku syurga. Tingkatlah syurga mereka. Tempatilah mereka bersama orang saleh. Luaskanlah kubur mereka. Cahayakanlah kubur mereka, ya Allah. Doa. Kalau satu doa kita lupa mak ayah, itu nampak sangat kita tak mau nak berbakti pada ayah kita, mak kita. Sedangkan doa tak perlu wang ringgit. Doa tak perlu pun masa yang panjang. Doa benda yang simple, tuan-tuan. Sambil kita naik kereta pun boleh berdoa. Di mana saja pun boleh berdoa. Takkan tak nak ingat lagi mak ayah kita. Sebut. Contoh kita baca Quran, ya Allah sampaikanlah pahala Quran ni kepada arwah mak ayah aku. Doa. Yang kedua, kata Nabi SAW, istighfar lahum. Minta ampun. Ya Allah, ampun dosa mereka. Ya Allah, ampun dosa mereka yang kecil maupun dosa yang besar. Dosa yang mereka telah bertaubat maupun dosa yang belum mereka bertaubat. Ya Allah, ampun, ampun, ampun. Kerana untungnya mak ayah bila anak-anak sentiasa doakan keampunan untuk mereka. Satu ketika dalam hadis Nabi sebut, di akhirat nanti mak bapak terkejut. Mana pula aku dulu pernah dosa ni, dosa tu. Tak ada pun tercatat dalam catatan amalku dosa yang pernah aku buat. Tahtah buku ni bukan aku punya kot. Mereka kata, tak, engkau punya. Betul, engkau punya. Dia kata, aku punya amalan dulu tak ada pun, kejahatan yang aku buat dulu mana tak ada pun. Ni amalan soleh ni aku tak pernah buat pun. Aku tak pernah hafal Quran. Aku tak pernah mengaji ilmu. Tapi tercatat di dalam catatan ni, dari mana dapat? Malaikat kata, bistighfari waladika laka. Kerana datang daripada istighfar anak engkau. Datang daripada istighfar anak engkau. Dan doa daripada anak engkau. Doa apa? Doa pahala dia mungkin hafal Quran, doa dia banyak Quran, hadiah sampai pada engkau. Walaupun kau tak pernah buat, benda tu tercatat. Istighfar yang kedua. Yang ketiga, kena hubung balik silaturahim mak ayah. Ni bakti kita pada mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Hubung semula silaturahim mak ayah kita. Mak ayah kita dulu, ayalah dia ada kakak, mak saudara kita lah. Mak saudara kita. Kita kena jaga juga. Sebab tu kakak dia, adik dia, abang dia, pak saudara kita, kena jaga. Jangan mak tak ada, kita tak peduli mak saudara kita. Biarlah apa nak jadi kita putus. Ini derhaka kepada mak kita, kepada ayah kita. Tak, kita tak buat jahat pun pada mak. Kita tak bakti. Kerana kata Nabi SAW, mak saudara kamu adalah setempat, sama taraf dengan mak engkau ketika mak kau dah tak ada. Bila mak tak ada, mak saudara ialah tempat yang setaraf untuk kita berbakti kepada mereka supaya dapat pahala salurannya kepada ibu kita, mak kita, ayah kita. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, yang keempat, apa dia? Iaitu kita kena berbaik semula, berbakti kepada kawan-kawan yang baik dengan mak ayah kita. Kawan-kawan yang baik dengan mak ayah kita. Berbakti kepada mereka. Kita tahu ni Pak Long ni dulu baik sungguh dengan ayah. Rajin pergi masjid, i'tikaf di Masjid Al-Falah ke, datang buka puasa sama-sama. Kawan rapat lah, kawan yang baik. Bukan kawan yang zaman jahiliah, itu tak payah. Kawan yang baik. Maka kita, Pak Long kenal tak ni anak si Mat ni, Cik Mat ni contohnya kan. Ya. Ini cara kita nak bakti kepada mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Berita tu sampai kepada orang dalam kubur. Mak ayah kita dapat dalam kubur tu, anak aku berbaik lagi dengan kawan aku dan sebagainya. Kerana bila kawan yang baik ni bukan sekadar dekat dunia, tuan-tuan. Dia akan kenang sampai ke akhirat. Malah sampai di mahsyar kita nanti boleh jadi syafaat kawan yang baik. Ya. Jadi kita kena kekalkan hubungan kawan yang baik biar dia kenang arwah-arwah pun dapat berita yang baik. Yang keempat. Yang kelima saya ringkaskan, iaitu kena berbakti, buat baiklah. Apa ni dalam bentuk contoh kebajikan. Kita sedekah atas nama arwah. Wakaf atas nama arwah contohnya. Buat kebajikan untuk dia orang.
niat kita sampai pada dia orang. Itu yang disebutkan satu ketika sahabat Nabi yang tanya, saya nak Ubaidah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dia tanya Rasulullah, mak aku dah meninggal, mak aku ni ada harta banyak. Bila meninggal maksudnya harta tu jadi harta pusaka kan. Jadi apa perlu aku buat? Nabi kata buatlah kebajikan dengan harta untuk dia. Buat kebajikan. Apa yang boleh kita buat, apa yang mampu kita lakukan. Terutama tunaikan janji mak ayah kita. Satu lagi kita nak sebut. Tunaikan janji mak ayah. Apa janji? Contoh dia pernah cakap, contoh. Dia pernah cakap, aku kalau dapat duit KWSP ke kan, ataupun dapat duit pencen ke, aku nak tolong orang tu untuk pergi umrah, ataupun nak bantu budak tu sekolah, anak jiran kita tu pergi belajar belajar universiti contohnya. Dia pernah sebut. Itu dikira janji, kita pegang. Dia dah meninggal tak sempat buat, maka kita laksanakan sebagai bakti kita kepada mereka. Sebagai bakti kepada mereka. Kalau ada benda-benda macam tu. Lebih-lebih lagi kalau sebut dengan wasiat. Wasiat lagi wajib, penting. Benda wasiat. Okey, kembali kepada penghalang silaturahim tadi. Penghalang Lailatul Qadar. Yang pertama silaturahim, yang kedua derhaka kepada ibu bapa. Derhaka kepada kedua ibu bapa. Wal'iyadzubillah. Jangan tuan-tuan. Derhaka kepada ibu bapa ni sehingga kan ukurannya kalau kita jadi penyebab mak ayah kita menangis. Menangis kerana kesedihan. Itu dikira derhaka kepada ibu bapa. Satu ketika seorang sahabat Nabi nak hijrah, datang pada Nabi, dia kata, Rasulullah, aku nak hijrah, bila masa sesuai nak hijrah daripada Mekah nak pergi Madinah. Budak muda. Nabi tanya, kau ada mak ayah? Ada lagi. Apa respon mak ayah kau? Nabi tahulah mak ayah dia orang Islam, tapi orang tua yang tak mampu nak pergi hijrah, dia orang muda boleh pergi ke Madinah. Dia kata, mak ayahku menangis tadi sebab dia macam tak apa nak setuju aku pergi hijrah. Kena tinggal, dia pisah dengan dia. Maka Nabi kata, balik, jangan hijrah, balik engkau, gembirakan mereka seperti mana tadi kau buat dia menangis. Jadi kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mengatakan asbab kau buat sebab mak engkau menangis kerana kesedihan, itu juga dikira sebagai derhaka kepada mereka. Wal'iyadzubillah. Maka wajib kita cari jalan untuk menggembirakan mereka semula, hilangkan tangisan tadi. Dan yang ketiga iaitu orang yang ada musyahin. Musyahin. Apa dia musyahin? Al-musari', orang yang nak bergaduh lagi. Nak bertekak lagi malam Lailatul Qadar. Bergaduh lagi, nak bertekak lagi, nak masam muka lagi, tak nak maaf-maafkan. Ini semua penghalang. Kerana ada kisah Nabi SAW, iaitu Nabi bila malam 21 Ramadan, Nabi keluar nak cerita ke orang semua, malam ni Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Jadi tiba-tiba Nabi ternampak dengan dua orang lelaki yang sedang bertekak, gaduh, bertekak. Nabi damaikan mereka, lupa nak bagi tahu. Allah lupakan Nabi sehingga Nabi tak bagi tahu pun malam ni malam Lailatul Qadar. Lupa. Seolah Allah tak nak terima amalan dia orang yang sedang bergaduh tu. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam perdamaian, malam keamanan, malam cinta Allah, kasih sayang. Jangan timbul permusuhan. Permusuhan menghalang segala-galanya. Wal'iyadzubillah. Walaupun kita di pihak yang benar, jangan bertekak, jangan bergaduh. Walaupun kita betul, dia yang salah, yalah, selesailah dengan cepat supaya kita nak dapat anugerah yang besar, Lailatul Qadar. Al-musyahin. Dan yang keempat, al-musyrik, iaitu orang yang terlibat dengan syirik. Patut ini kita sebut yang pertama tadi, tapi tak apalah kan, sebab ini lagi dahsyatlah, memadamkan Islamnya. Syirik ialah termasuk adik keluarga syirik, apa dia? Kafir, murtad. Dan juga termasuk sihir, wal'iyadzubillah. Orang yang masih bermain-main sihir, menghantar-hantar sihir. Oh, dia hantar kat kita sihir, kita pergi jumpa Tok Bomom, jampi, hantar balik kat dia. Ini semua penghalang. Kerana orang yang terlibat dengan sihir ni Allah sifatkan sebagai kafir, wal'iyadzubillah. Dalam kitab Imam Az-Zahabi, kitab Kabair, juga menceritakan hal demikian, termasuk perkara yang boleh merosakkan akidah bila orang yang masih percaya, yakin dengan sihir. Kerana bila satu sihir, 3 orang akan rosak. Satu sihir, 3 orang yang akan terlibat dengan dosa sihir. Bila buat satu sihir, 3 orang yang terlibat dengan dosa sihir. Apa dia 3 orang tu? Orang yang pertama, bomoh yang jampi tu lah. Tok bomoh yang jampi tu, dia memang na'udzubillah terlibat dengan dosa besar sihir, syirik, wal'iyadzubillah. Yang kedua, orang yang upah Tok Bomoh suruh jampi. Anak-anak RM1,000 jampi, buat kat orang tu, dia pun kena juga. Dan yang ketiga, orang yang tolong tunjukkan Tok Bomoh. Oh, kau ada masalah, aku tunjuk kau pergi jumpa Tok Bomoh tu terror.
dia tolong tunjuk kawan tu yang pergi jumpa, dia juga terlibat dengan dosa wal'iyadzubillah. Maka bertaubatlah kita daripada amalan seumpama ini, kerana ini semua penghalang Lailatul Qadar secara khusus ataupun menghalang amalan-amalan kita semua. Dan yang kelima dalam riwayat lain kita sebut, orang yang ada keinginan, saya sebut di awal tadi, ada keinginan nak cari. Kerana Nabi suruh kita pergi cari Lailatul Qadar. Kadang-kadang orang cari ni sibuk nak keluar tengok langit malam ni ke, tengok pokok malam ni ke, tengok tu tengok ni. Tak perlu. Nabi suruh cari bukan suruh cari macam tu, tapi cari dengan amal soleh, cari dengan amal ibadah pada malam Lailatul Qadar. Cari dengan amal soleh dan amal ibadah. Baginda Nabi SAW, Masya Allah, sehingga melupakan keinginan-keinginannya. Sehingga Nabi mengutamakan malam Lailatul Qadar dengan amal saleh, i'tikafnya di rumah Allah. Nabi dengan solatnya dan sebagainya, malah Nabi menganjurkan isterinya juga untuk beriktikaf dalam rumah Allah. Maka tahniah pada tuan-tuan yang cari masjid-masjid untuk beriktikaf dalam rumah Allah. Mudah-mudahan semua amal kita yang panjang, kerana amalan yang paling panjang mampu kita buat adalah iktikaf. Sembahyang kita bolehlah berapa, paling panjang pun sejam lekut. Tarawih kita sejam contohnya. Sejam, tak mampu kita nak buat 11 jam sebab malam 11 jam. Yang namanya malam Lailatul Qadar bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Kan? Bukan hanya pukul 1-2 pagi, tak, daripada maghrib. 11 jam, 12 jam. Kita tak mampu nak baca Quran 11 jam, 12 jam. Tapi dengan iktikaf, 12 jam tadi tercatat pahala non-stop. Dan diampun dosa, tak henti-henti dosa kita dipadam oleh Allah SWT kalaulah kita diterima amalan kita pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan muslimin dan kaum muslimin rahimakumullah. Ada lagi masa. Jadi maka rebutlah kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apa dia lagi yang menjadi penghalang daripada Lailatul Qadar? Daripada perkara tersebut, apa lagi yang belum saya sebut, iaitu tentang orang yang masih lagi mengekal mudminu khamrin. Satu perkara lagi saya baru teringat. Nabi sebut mudminu khamrin, orang yang masih ketagih arak. Walaupun Nabi sebut secara spesifik arak, ketagih arak, tetapi kata para ulama bukan hanya arak, bagaimana dosa lain termasuk kalau masih dia bergelumang lagi malam tu tak mau bertaubat. Maaf cakap, kalau dia kaki perempuan malam tu lagi masih duk cari perempuan. Kalau dia kaki judi malam tu lagi duk bertaruh judi. Kalau dia kaki dosa maksiat apapun, dia masih lagi dengan perkara tersebut tak mau bertaubat, Allah juga tak peduli pada amalan dia. Kerana dia masih lagi tak nak mencari keampunan Allah. Tak nak mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah nak ampun dia? Dia sendiri tak nak. Allah nak padam dosa dia, dia pun tak nak dipadamkan dosa, masih bergelumang dengan benda tersebut. Yang pertama sekali, kalau orang yang terlibat dengan dosa maksiat, taubat dulu daripada dosa maksiat sebelum berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Minta ampun pada Allah bersungguh-sungguh, tapi ada tandanya. Tandanya kita buang semua kesan-kesan dan perkara yang boleh bawa pada maksiat. Kan? Termasuk tuan-tuan kawan-kawan. Kalau kita berkawan dengan dia, kita masih terjebak dengan maksiat. Lebih baik aku left group, tak nak kawan dengan kau. Keluarlah daripada grup-grup macam tu. WhatsApp kita tuan-tuan. Jangan terumpan dengan umpanan-umpanan kosong yang dikatakan, kau left group ni putus silaturahim tau. Dosa tau. Tak ada isu tuan-tuan. Tak ada isu putus silaturahim. Itu adalah kebaikan. Kalau kita duduk dalam tu, kita terlibat dengan dosa. Kalau duduk dalam tu dengan kawan-kawan tersebut, kita terlibat dosa, lebih baik aku tak nak. Jangan duduk hello-hello lagi. Kerana kadang-kadang dia akan memujuk kepada kejahatan dan kemaksiatan. Kerana syaitan ni ada dua, syaitan jin, syaitan manusia. Syaitan jin yang kena tambat. Yang kita tak nampak syaitan tu, dah kena tambat kerana Ramadan. Tapi syaitan manusia masih berleluasa. Siapa syaitan manusia? Yang ajak orang buat jahat, itu syaitan. Dia ajak pujuk kepada kejahatan maksiat, itu syaitan. Kan? Yang masih bergelumang dengan dosa maksiat, tak mau bertaubat lagi hal ni, maka Allah juga tak nak ampun dosa dia. Kerana dia sendiri tak nak minta. Dan satu yang keenam, yang keenam iaitu orang yang tak nak memaafkan orang lain. Tak nak memaafkan orang lain. Orang yang ada masalah dengan dia, buat pasal dengan dia, buat gaduh dengan dia, dia kata aku tak nak maafkan engkau. Malam Lailatul Qadar, tadi kita sebut di awal tadi, Allah akan balas seumpama apa yang dia buat. Dia tak nak maafkan orang, bagaimana Allah nak maafkan dia? Jadi kita sebut dalam hal silaturahim. Tapi ni dalam hal umum, persaudaraan, kawan-kawan dan sebagainya. Ataupun jiran tetangga, siapa jelah kenalan kita, office mate kita, classmate kita dulu-dulu, kawan-kawan lama dan sebagainya. Kan?
Yang mungkin tu kita tak nak. Maka sebab itulah kata para ulama, malam tersebut sebolehnya kita sebut dengan satu ayat, Ya Allah, aku maafkan semua kesalahan orang pada aku, ampunlah dosa mereka dan ampunlah dosa aku. Sebut ayat ni supaya kita dah rela memaafkan semuanya. Tanda kita nak menerima keampunan daripada Allah. Kalau kita masih tak rela nak maafkan kemaafan, tak nak rela memberi kemaafan pada orang, maka seolah Allah juga tak nak rela memberikan kemaafan dia kepada kita, iaitu keampunan Allah. Sedangkan silap orang pada kita hanya satu dua perkara aja tuan-tuan. Tapi silap kita pada Allah, Masya Allah, tak tahu nak kira berapa banyak dosa kita pada Allah. Maka kita lebih mengutamakan pengharapan kita keampunan Allah daripada kalau kita kedekut yang ni, maka Allah juga akan kedekut dengan kita. Ini hati-hati kita dalam hal ni. Kadang-kadang kita termasuklah kita kembalikan hak. Yang ketujuh kita nak sebut, kembalikan hak yang kita telah mengambil hak orang lain. Apa dia hak? Macam-macam hak. Hak, kalaulah yang kita ambil cara yang tak benar. Kalau kita ambil cara yang tak betul. Mengambil hak dengan cara yang tak betul. Curi, rampas, apa lagi? Tipu orang tu, hutang contoh, lari tak nak bayar. Jadi itu semua merampas, mencuri hak orang, maka wajib dikembalikan semula dengan, kalau ada jenis barang kita kembalikan. Kalau bukan jenis barang, seperti kita menjatuhkan maruah orang. Kita hina dia, kita kutuk dia, kita malukan dia dulu. Cari balik untuk minta maaf. Selesaikan dulu yang ni. Selesaikan dulu hal ni. Kita minta maaf dengan dia. Dulu kita malukan dia, jatuh air kain muka dia dan sebagainya. Kalau perkara tu dia tahu kita yang buat, cara kita nak minta maaf dengan orang yang pernah kita mengumpat dia, pernah kita sebut benda yang tak baik tentang dia, malukan dia, jatuhkan maruah dia. Kalau dia pernah tahu kita yang buat benda tu, dia tahu kita yang sebarkan fitnah tersebut, maka kita kena bersemuka. Maksudnya minta maaf direct dengan dia. Kalau dia tak tahu pun, kita kutuk belakang. Yang tu kita angkat tangan minta ampun pada Allah Ta'ala. Tak payah cerita pada dia lah. Tak payah kata aku kutuk engkau tu, hal ni, hal tu, hal ni, hal tu. Dia tak duduk manis-manis muka, tiba-tiba bergaduh pula, masam muka pula dengan kita. Tak payah bagi tahu. Sebab dia tak tahu pun, kita minta ampun daripada Allah Ta'ala. Kalau dia dah tahu, ya, kena minta maaf dan minta kemaafan daripada dia. Jadi itulah beberapa perkara-perkara yang wajib, yang penting untuk kita dapat langsung anugerah yang baik, yang hebat malam Lailatul Qadar daripada Allah SWT. Untuk kita bersihkan daripada perkara penghalang tadi. Jangan kita termasuk dalam perkara terlibat dengan perkara yang diharamkan, dihalang daripada Lailatul Qadar, sedangkan kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya, takut menjadi amalan kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala-galanya. Mudah-mudahan kita dapat merebut-rebut ganjaran yang besar pada malam-malam penghujung Ramadan ini. Dan carilah tuan-tuan masjid, beriktikaflah sebanyak mungkin dalam masjid. Masa kita habiskan bacaan Al-Quran kita. Kalau yang belum khatam tu tuan-tuan, usahalah untuk dapatkan khatam Al-Quran sepanjang Ramadan ini, sekurang-kurang sekali khatam. Kalau tak mampu juga, hadir majlis khatam. Hadir majlis khatam Al-Quran. Saya tahu di Masjid Al-Falah pun mungkin hari Isnin kot, tak salahnya ada majlis khatam Al-Quran. Kita dengar, kita tak khatam lagi, kita join je lah majlis khatam. Mudah-mudahan kita dapatlah juga ganjaran Al-Quran tersebut. Sikit sebanyaknya daripada saya, mudah-mudahan kita dapat menjaga amalan kita. Wallahu ta'ala alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum saya tamatkan, izinkan saya buat satu pengumuman di mana saya bersama dengan ni untuk Sabangan Habib Ali Zainal Abidin telah membina satu madrasah di Teluk Panglima Garang, Batu 10 tuan-tuan. Jadi kalau kita masih mengharap sumbangan-sumbangan daripada muslimin muslimat semuanya untuk teruskan binaan. Sekarang kita dah ada lantainya, lantai, ada tiang dah semua. Cuma banyak lagi keperluan. Lebih kurang kita kurang dalam 7 juta lebih kekurangan. Jadi kita mintalah bantuan daripada ihsan daripada tuan-tuan untuk memberi sumbangan. Bagaimana caranya? Kalau tuan-tuan yang ialah semua kita ada handphone, kita boleh cari Yayasan Ar-Riayah. Yayasan Ar-Riayah.
ataupun boleh hubungi dengan saya akan bagi maklumat lah, nombor akaun dan sebagainya. Ambil nombor telefon saya kalau yang berminat, ambil nombor telefon saya 013 330 9474 013 330 9474. Sekarang ni kita kempen menegakkan tiang-tiang, satu tiang kita kempen RM1,000. Jadi kalau tuan-tuan berminat, kita akan, ini pihak kami yang inisiatif kita sendiri, bukan permintaan daripada tuan-tuan. Yang kata pula nanti tak ikhlas pula. Kita akan tulis nama penderma di tiang-tiang, bukan tuan-tuan minta, tapi inisiatif kita sebagai terima kasih kita pada penyumbang-penyumbang. RM1,000 kita tulis nama dia, sumbangan daripada si Fulan bin Fulan. Jadi sekadar dorongan kepada orang lain untuk terus menyumbang. Jadi kita harap sangatlah sumbangan melalui online lah tuan-tuan. Kita tak ada tabung, tak ada buka cash tabung. Jadi kalau tuan-tuan ni melalui Yayasan Ar-Riayah, jadi dalam tu ada senarai sumbangan-sumbangan, ataupun hubungi dengan nombor telefon saya WhatsApp 013 330 9474. Saya akan bagi maklumat tentang akaun tersebut. Wallahu alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.